Alhamdulillah Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita malam ini malam 27 Ramadan dan dia banyak tafsiran tentang Lailatul Qadar ni. Tapi kalau biasanya jumhur ulama mengatakan kalau kita buat ibadat ni apa pun yang paling baik, maknanya konsisten, istiqamah. Janganlah nak cari 2 jam untuk menyelesaikan semua masalah kita dan masalah umat di dunia ni, kerana 2 jam kita dapat Lailatul Qadar. Jadi sebab itu dia kata kita cuba. Jadi kalau malam 27 ada yang mengatakan ini tinggi lagi dah punya kemungkinan atau 29, tapi saya berpendapat seperti biasa amalan ni patut istiqamah, konsisten itu yang paling baik. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak pun memang berkat bulan Ramadan itu memang tinggi. Jadi itu peringatan pertama. Dan seperti mana kita kata, bila kita ada ilmu sedikit tambah ni, maka yang ukurannya mestilah amal. Dia apapun, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Semua dikenai turut dengan amal. Kalau tidak kita perbicaraan dan tidak amal. Kita sebut tentang Syekh Taha sebut, saya kata di antara kupasan terakhir dia sebelum dia wafat. Syekh Taha dia sebut tentang manhaj Al-Quran. Manhaj Al-Quran ni maknanya soal akidah satu, soal ibadat satulah hal. Tetapi semua pertimbangan kita ni mestilah tak lari daripada landasan dia. Mana mungkin kita bicara orang yang menyempurnakan solat, tetapi dia selengkoh atau mengerjakan hal yang bertentangan. Kerana ini kata dia bertentangan dengan manhaj Al-Quran. Kerana manhaj Al-Quran itu, sistem Al-Quran itu menjanjikan orang yang solat yang betul, ya, yang apa lagi yang kita baca, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kita solat ni betul dengan khusyuk, itu dia punya kategori syarat. Kemudian ada peringatan kalau kita cuai, fawailul lil musallin. Orang yang solat tapi masih lagi kategori dijatuhkan. Maka jadi sebab itu istilah ujub itu dikupas oleh Syekh Hujatul Islam Al-Ghazali. Bahawa kita yang duk buat ni, saya malam ni malam 27 Ramadan, masya-Allah daripada pukul 3 pagi sampai sahur dan selebihnya. Maknanya kita ujub tu, maknanya kita rasa dengan kita buat itu garanti dan kita ada bangga diri yang berlebihan. Jadi dalam kehidupan itu peringatan bagi yang beramal. Itu satu peringatan. Itu kalau solat. Ya. Kemudian kita bincang zakat. Ya. Kerana solat, ya, masjid pun dikaitkan dengan man amana billahi bil yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah. Jadi kait. Orang yang solat tak zakat tak boleh. Itu yang Abu Bakar Siddiq dia perang. Tapi kebanyakan ulama tradisional dia kata masalah murtad. Tapi kalau Qaradawi dan banyak ulama lain menganggap ini sebenarnya yang hukum perang itu atau dibunuh itu kerana menentang sistem, merusakkan seluruh lembaga Islam yang menjadi tunggak, seolah-olah dia berperang dengan negara Islam masa itu. Itu kekuatan zakat, harb 'alal faqr, untuk menjaga masalah kemiskinan. Dan jadi tauhid ni, ya, jadi dimensi dia banyak. Jadi kita bercakap soal salat pun ada dimensi akhlak dan kemasyarakatan. Kita kena jamaah. Kita bincang zakat pun ada dimensi itu juga. Ingat yang saya sebut dalam fiqhuz zakah Syekh Qaradawi, dia kata apa? Dimensi kerohanian. Tak boleh lari lah, dia proses tazkiyah itu. Tetapi dengan sendirinya dia ada dimensi kemanusiaan. Mana boleh kita bercakap soal agama, tak peduli nasib miskin. Islam yang dapat ditarik itu, ya, tentu core yang pendukung sahabat Rasulullah tu dia qiyamul lailnya yang disebut tu, qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Macam mana bina kekuatan kerohanian itu, dia core. Tetapi orang awam yang tertarik itu kerana keadilan. Dia bela nasib orang miskin, dia menentang penindasan,
tolak orang yang musyrikin yang angkuh dan takabur. Itu ditolak. Jadi dengan sendirinya ada yang disebut zakat itu pun juga dimensi kemanusiaan. Jangan kita lupa. Jadi kalau kita buat tahajud tengah malam itu, dia tak peduli jiran miskin, tak peduli nak bagi sedekah sikit kerana gaji saya tak tinggi. Dia galakkan semua bagi sedikit pun sekadarnya. Jadi dia jadi a community effort. Itu dimensi kemanusiaan. Ya. Ketiga, ditambah ini jarang orang kupas. Kerana selalu saya tengok spiritual dengan kemanusiaan. Dia sebut tentang dimensi kenegaraan. Kerana zakat itu boleh berfungsi kalau ada sistem yang wujud. Institusi yang ada. Dan institusi yang ada itu manage dengan baik. Kalau institusi yang ada di-manage, diurus oleh orang yang korup, maka duit zakat pun dicuri. Memang berlaku. Ya, di sini dan di mana tempat yang lain sebelum ini. Pernah ada yang didakwa kena mencuri duit zakat. Jadi oleh itu, dalam peringatan kita, kalau kita tanya siapa kita sebagai orang Islam ni, concern ni semua, kerana ini yang tauhidik, implications ataupun manhaj Al-Quran itu menuntut kita jaga diri kita dan akhlak kita, kepribadian kita, syakhsiah kita dalam kepribadian kita dan masyarakat kita. Sebab itu sebab apa kita sibuk sangat ni bila soal idea yang tak betul, yang dikatakan Islamophobia, yang disebut apa ni, clash of ignorance. Edward Said ada di Ida Sebar ada. Is this from Atlantic or from the Nation? Atlantic tak ada, no. Probably you are right, from the Nation. 4 page yang saya encourage orang baca. Sebab this his rebuttal kepada Clash of Civilization thesis of Huntington. So dia dengan 4 muka surat je dia jawab. Dia kata actually yang debate panjang-panjang sebab apa? Yang sebenarnya yang berlaku ni clash of ignorance. Muslims were ignorant of the West, jadi dia sembrono hantam semua ni sebab akan menuju kehancuran esok atau lusa. Dan yang barat itu lagilah kerana lebih tebal seperti kerana dia punca perang salib, crusades lagi, kemudian colonialism dan imperialism. Yang menyebabkan dia actually is arrogance. Kemuncak. Manusia ni sebenarnya jadi masalah ni. Baik peribadi atau masyarakat atau jamaah atau negara atau sistem. It's arrogance. Dia boleh ambil alih. Yang kita ambil kemuncak Firaun ni apa? It's arrogance. Of course dia punya paling ekstrim. Ana rabbukumul a'la. Tapi ini yang kita kena jaga. Sebab itu dalam beberapa hari ini kita bangkit balik soal. Umpamanya My Sejahtera. Apa yang disebut? Is it purely political? Tidak. Kerana kita runsing kerana sistem itu tidak telus di daftar syarikatnya berpangkalan di Singapura. Maklumat kerahsiaan dan keselamatan kita, rakyat seluruhnya itu compromised. Maknanya ada bahaya dia. Semua kita ada, semua. You suka makan apa? Ataupun you pergi restoran mana? You tidur di hotel mana? Ubat apa you makan? You sakit bila? Semua itu ada. Jadi kalau orang ambil data itu, ini Was ni punya expertise lah. Dia terang ke saya boleh kupas lah sikit. Maknanya kalau data itu dapat diambil oleh kumpulan lain, dia guna dan lalu AI dia boleh teka. Orang ni selalu ni minat, dia selalu kalau pergi restoran, dia suka Chinese food. Jadi kalau soal propaganda dia itu sampai ke situ. Jadi bahaya itu dari segi pengurusan perniagaan dan sebagainya. Ini yang dia katakan mengapa kita concern sebagai, kalau kita faham Islam, kita tidak mahu ni penyalahgunaan kuasa ni. Ataupun kita bercakap soal DNB. DNB ini 5G. Singapura baru ini melantik seorang menteri jaga soal 4G di Singapura. Kita nak 5G. Bunyi menarik. Ini the ultimate, at least for now. In the future. Jadi semua orang kata, okay 5G. Ya, betul, bunyi baik. Malaysia mesti ke depan. Okey. Kita tak mau ketinggalan dalam teknologi dan dalam IT. Bagus. Tetapi apa yang kita dilatih
Kalau Syekh Tahir sebut manhaj Quran itu sendirinya dia latih critical thinking. Dia latih umpamanya kita memahami ajarannya, konteksnya, teks dan konteks. Dia Quran ni terjemah satu. Terjemah. Kemudian tafsir. Kemudian takwil. So you have translation, interpretation dan understanding. Takwil dalam terjemahan apa? Takwil is how do you translate that? Takwil. To elaborate, to articulate. See? So maknanya kita terjemah, kita baca terjemahan, kita baca tafsir. Dan tafsir ni ada. Kalau Qurtubi, dia ahli bahasa, dia semantics, epistemology, dari segi akar bahasa, mengapa istilah ini disebut. Ya, baik. Jalan lain dan Ibn Kathir, historical. Kemudian kalau Syekh Qutub, dari segi perjuangan. Jadi kalau kita baca tiga-tiga ni, aku tahu dari historical ada, dari segi bahasa ada, dari segi perjuangan ada, umpamanya. Ya. Ini kefahaman. Jadi dia ajar kita, kerana tidak ada manusia yang boleh menghadam dan memahami dan menafsir Quran dengan sendirinya, luar biasa. Melainkan dengan bantuan kajian-kajian yang sebelumnya. Ini yang disebut critical thinking. Bukan kritik kepada Quran, itu critical maknanya dia mengambil usaha mendalami ilmu, mengupas. Jadi kalau kita baca Quran malam ni, malam 27 kata, dia ambil berat sikit, ambil sedikit waktu untuk juga memahami. Kalau nak baca tafsir seluruhnya tak habislah pula satu juzuk. Tapi kalau ambil kesempatan itu, ahli menghadam maksud dia apa dengan terjemahan dengan sebagainya. Jadi ini akan lebih memperkayakan, ya. Sebab kalau berlaku perubahan, orang ada kesedaran. Sebab apa masyarakat sekarang masjid semua penuh. Dan zakat dikutip tu hampir ada lebih 1 bilion, setengah hampir, macam Pulau Pinang sendiri pun dah mencecah hampir 900 juta ringgit. Ya. Jadi kesedaran itu begitu. Tapi mengapa keadaan kefahaman dan peningkatan itu nampak terbantut? Itu juga kita kupas beberapa hari yang lalu tentang soalan yang sama kepada Amir Syakib Arsalan tahun 30-an. Kemudian ditanya ramai sarjana begitu, Afghani, ya, kemudian pejuang-pejuang Islam ini semua tanya why. Tapi tak boleh lari daripada problem ilmu dan kefahaman. Ingat saya katakan dialog di antara Khalid Muhammad Khalid dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya. Seorang tanya, kerana dia Islam, dia solat, dia pergi haji, tapi kiblat fahaman dia barat. Undang-undang barat, pendidikan barat, bahasa barat, semuanya. Kerana dia ta'assub ke barat. Itu yang dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Min huna na'lam. Mula kita dengan kefahaman, wisdom. Our beginning in wisdom. Banding kepada soalan min huna nabda, from where do we begin? Kalau from the beginning macam cerita love story, orang tak ingat dulu kot. Love story. Okey. Jadi kita kena ingat. Sebab itu kita manhaj Quran tu dia tingkat kefahaman. Jadi kita bawa umpamanya dalam contemporary. Orang tak banyak tanya pasal apa ni, apa kena mengena bulan Ramadan, Mai Sejahtera. Kemudian kita bawa DNB. Berapa kos? Siapa yang urus? Peraturan apa? Apa kesan dengan telco? Apa kesan nanti bayaran yang kita nak kena dikenakan? Kemudian bagaimana tahu orang kampung yang tak ada akses, connectivity? Apakah ia menyebabkan kesenjangan lebih lagi di antara yang miskin dan yang kaya? Orang bandar, orang cerdik, anak orang besar, semua pintar sekali kerana semua masalah yang saya sebut ni tak berbangkit. Tapi sekolah-sekolah desa ada masalah. Jadi ada kaitan. Sekarang kita duk cari maklumat lagi tentang MRT. Kerana kos 18 bilion, kemudian 20 bilion, kemudian 40 bilion, kemudian 60 bilion. Ni kalau wang pak dia sendiri tak apalah. Tapi kalau wang negara yang bertanggung, dan kerana dijawab, itu sebab kita critical thinking itu penting. Semua sarjana sebut. Sebab kalau dia kata, kerajaan tak sebab kerajaan. Ini bukan wang kerajaan. Bukan ada peruntukan daripada kerajaan. Betul.
Bunyinya kan. Jadi orang kata, iyalah apa yang kita nak sibuk. Tapi sebenarnya, yang bayar tambang tu orang rakyat. Dan keduanya, kalau besok tanggung kata masalah kerugian, dia minta kerajaan bail out. Atau kalau dia ada pinjaman itu garanti oleh kerajaan, kerajaan kena bayar. Yang disebut sovereign guarantee. Macam satu MDB. Bila saya bangkit dulu, ini tak ada kena-kena, kerajaan tidak berikan peruntukan. Betul. Tapi sekarang ni, berapa puluh bilion yang kerajaan kena bayar. Inilah keadaan dia. Sebab itu saya katakan dalam kita buat ibadat ni, kita mohon kepada Allah SWT pada malam ini 10.30 malam. Ada kawan-kawan anjur, dia ada beberapa zikir-zikir tertentu untuk semua ahli keadilan. Untuk melakukan amal itu mohon kepada Allah SWT. Jadi singkat yang apa ni? Zikir-zikir yang mudah. Astaghfirullahalazim, hasbunallah ni'mal wakil. Ada beberapa hal yang baca mungkin dalam 15-20 minit. Jadi semua ahli itu kita galakkan satu hati dan satu semangat dan boleh mengurangkan apa-apa simpang siur, bisikan-bisikan nak kita berkesihatan berat sekarang lah, bisikan-bisikan yang kurang baik lah, yang menyebabkan kita tegang. Padahal niat kita apa? Niat kita jadikan ini wadah penting. Untuk apa? Untuk menjamin keadilan kepada rakyat. Syaratnya apa? Kita punya peribadi baik. Kita tak boleh rasuah. Kalau kita rasuah, macam mana nak bela nasib rakyat? Jadi, kalau niat itu baik, tata kelola kerajaan yang baik. Kalau niat begitu, dan tentunya memerlukan semua tenaga berhimpun. Ya. Dan semua ada kekuatannya, semua ada kekelemahannya. Sebab itu jamaah itu memerlukan semua. Saya sebut awal Ramadan dulu tentang bagaimana keistimewaan kepribadian Rasulullah SAW dan sahabat. Sahabat 4 pun tengok, tentulah 5-60 yang lain kita boleh faham. Yang 4 pun tengok sosok yang berbeza. Abu Bakar Siddiq, itu disebut gelar Siddiq, orang yang tua, pengalaman, ada kebijaksanaan, kesabaran, tapi dia tegah-tegah juga. Bila isytihar Muslimah itu perang, dia yang isytihar perang. Ada sahabat-sahabat kata jangan lagi. Tengok, ada prinsip dia. Itu Abu Bakar. Tapi umumnya Abu Bakar itu dia orang yang sederhana, orang yang memaaf, orang yang baik, yang sopan, itu dia. Kemudian Umar. Umar ni sosoknya keras. You solat tak jaga, dia bantai dengan rotan dia. Kalau ikut tak ikut, itu sah. Itu dikenali orang yang tegas. Tapi syarat yang lain itu akidah, akhlaknya satulah. Tapi saya cakap dari segi sosok pribadi, cara dia. Jadi orang yang keras. Osman. Sayyidina Osman Affan itu diplomat. Dia banyak orang diplomat lah, orang baik. Diplomasi banyak. Maknanya dia lebih lembut, dia agak lebih sederhana. Orang yang lembut. Okey. Pun sahabat kanan. Top 4 ni. Kemudian Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, kemudian di antara yang pintar, kuat, yang tinggi ilmu dia, tinggi akhlak dan kecekalannya, kuat prinsip dia, dan tokoh yang agak muda. Jadi kita ada gabungan itu. Di dalam, kalau kita tahu tentang sirah Rasulullah SAW, kita tak gaduh soal ini. Maknanya kita ada keperluan dalam jamaah itu merangkul kekuatan semuanya. Kerana kita tak boleh harap yang lama, yang lembut saja pun tak boleh. Yang keras pun tak boleh. Yang diplomatik saja pun tak boleh. Yang mudah saja pun tak cukup. Jadi rangkul keduanya, keempat. Itu empat. Tentunya kalau kita ambil lain, Ghifari ni, Abu Zar Ghifari, umpamanya, itu memang dia paling tegas soal bela nasib orang rakyat miskin ni. Tak ada tolak ansur. Itu dia main di susu. Dan kalau kita tengok ada jamaah, kita perlu juga itu. Kadang-kadang kita ni diplomasi itu gini, ada suara kita, tak ada tolak ansur. Tak boleh nampak membazir, tak boleh lebih-lebih sangat. Jadi dia peringatan. Kita tak anggap dia sebagai musuh. Kita anggap dia sebagai checkmate lah. Kadang-kadang kita ni kadang terlanjur. Bukan maknanya kita melakukan dosa, tapi maknanya kita diminta supaya peringatkan. Ini yang disebut dalam kupasan cukup menarik kalau kita boleh baca
Mana ada Al-Quran yang Syataha ni, dia punya kupasan. Yalah banyak kupasan yang kita biasa dengar, tapi saya tengok sebab towards the end tu dia tak mau bincang masalah lain. Dia tengok macam mana message Quran itu menyentuh semua aspek kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya? Jelas semua?